Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam, salam sejahtera kepada semua para penonton yang berada di studio dan juga mereka yang mengikuti secara langsung melalui FB Amanah Negeri Johor. Pada malam ini live bongkar siri yang kelima akan membawakan satu tajuk yang mana telah kita war-warkan di AP Anti Melayu, ataupun lebih teruk lagi, ada kata-kata yang mengatakan DAP ini anti Islam. Jadi pada malam ini kita tampilkan dua ahli panel yang merupakan aktivis DAP di peringkat negeri Johor, iaitu saudara Syed Omar Ali selaku penolong setiausaha publicity DAP Johor. Selamat malam. Assalamualaikum. Manakala ahli panel yang kedua ialah saudara Mahathir Ibrahim, pengarah pendidikan politik DAP Negeri Johor juga. Jadi untuk round yang pertama, suka saya selaku moderator pada malam ini mohon kepada saudara Syed Omar dan diikuti oleh saudara Mahathir Ibrahim untuk sedikit bercerita berkenaan dengan latar belakang dan seterusnya bagaimana boleh terlibat dengan parti DAP ini. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator, saudara Azam Ikhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjemput saya pada malam ini di live bongkar Amanah Johor. Saya Syekh Omar Bagari bin Ali. Saya berasal daripada Keluang Johor. Dan awal penglibatan saya dengan secara umumnya dengan gerak kerja bersifat politik ini sebenarnya sejak berada di universiti lagi lah. Sewaktu di universiti saya pernah aktif dalam Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya, iaitu saya bergraduasi pada tahun 2008. Pada masa yang sama saya juga pernah terlibat sebagai penggerak lah kepada Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia GAMIS pada ketika itu di bawah Parti Islam Malaysia PAS lah, semua orang pun sedia maklum lah. Kemudian selepas daripada bergraduasi dari Universiti Malaya tahun 2008, saya pernah menjadi pembantu kepada Ahli Parlimen Batu, iaitu Yang Berhormat Tian Chua, sebelum saya menyambung ataupun memulakan perkhidmatan sebagai pegawai takbir dan diplomatik pada ketika itu, dan sempat menjadi PTD ini selama 2 tahun. Pada 2010 saya tamat. Kemudian tamat ini dengan banyak sebab lah, tapi ceritanya tamatlah pada tahun 2010. Kemudian saya terlibat dengan Sekretariat Pakatan Rakyat pada ketika itu di peringkat pusat, mengurus, menyelia mesyuarat-mesyuarat majlis pimpinan, aktiviti-aktiviti di peringkat Pakatan Rakyat. Dan akhirnya saya terlibat dengan DAP pada tahun 2015. Pada waktu itu bulan Ramadan, 3 Ramadan, saya menyerahkan borang sebagai ahli DAP seumur hidup di Keluang lah. Sebelum saya menyerahkan borang itu, saya pun selepas PA13 saya telah mula berkhidmat dengan ahli Parlimen Keluang lah, itu Yang Berhormat Saudara Liu Chin Tong sebagai pegawai khas beliau. Dan saya menyerahkan borang pada 3 Ramadan pada tahun 2015 itu di Keluang dan menjadi ahli DAP lah, memilih DAP. Tapi macam mana tu orang melihat masa ketika itu Syed Omar sebagai orang yang bersama dengan grup PASMA, tapi tiba-tiba orang kata ending dia join DAP, turning point, macam mana memilih DAP sebagai parti politik? Saya ingat benda ni saya pernah juga mengulas khususnya selepas saya membuat keputusan untuk menyertai DAP. Banyak wartawan dan sebagainya datang berjumpa untuk tanya kenapa saya menyertai DAP. Bagi saya parti DAP ini parti yang ada potensi untuk masa depan, dan saya tidak ada masalah dengan parti DAP ini. Dan pada ketika itu juga ialah berlaku bibit-bibit perpecahan dalam PAS
sudah pecah dah sebenarnya, sudah pemilihan. Saya ingat dalam pemilihan PAS pada ketika itu di Selangor, saya macam-macam tohmahan lah telah terima. Kemudian tak apalah, itu tak ada masalah lah. Dan selepas saya menyertai DAP, selepas itu Parti Amanah Negara pun dibentuk lah. So saya tak ada masalah, kerana bukan suatu benda yang pelik pun untuk kita menyertai parti DAP ini. Dan saya telah nyatakan banyak peluang dan ruang yang boleh disumbang untuk parti DAP ini. Antara hujah yang saya kemukakan pada ketika itu, ramai orang menganggap bahawa DAP mengambil peluang untuk mengambil muka Melayu untuk mencairkan imej Cina kononnya DAP. Kemudian ramai juga kawan-kawan dalam PAS khususnya yang menyatakan semoga berjaya Syekh, kan, semoga berjaya mewujudkan Dewan Ulama dalam PAS supaya saya berdakwah kepada DAP. Tapi saya tak fikir begitu. Saya fikirlah asasnya ialah untuk kita mereformasi sistem politik di negara kita. Saya ingat parti-parti politik juga perlu ada reformasi juga. Dalam konteks DAP, dasarnya sudah cukup bagus pada saya. Dia bukan parti yang berteraskan kaum dan tidak ada diskriminasi kaum dan sebagainya. Dan saya rasa penyertaan saya dalam ini mungkin boleh menyumbang lagi untuk menjadikan, merealisasikan hasrat yang termaktub dalam perlembagaan DAP, iaitu parti DAP ini parti untuk orang semua kaum tanpa mengira warna kulit. Jadi why not kalau saya sertai DAP, dan saya juga menyumbang kepada merealisasikan lagi imej itu yang selama ini dimomokkan oleh UMNO dan Barisan Nasional, ini parti Cina dan sebagainya. So sedikit sebanyak mungkin itu juga antara sebab dia lah saya menyertai parti DAP ini. Okey, para penonton nanti pula jawapan daripada Saudara Mahathir. Saudara Mahathir ini untuk para penonton di studio dan di rumah, beliau pernah menjadi calon ahli parlimen Tanjung Piang pada PRU yang 13. Cuma beliau belum menang. Okay, silakan. Apa memilih DAP? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan pengajuk kerana menjemput kami ke program tadi. Saya Mazhir Ibrahim. Saya bukan Mahathir, saya Mazhir Ibrahim. Secara ringkas mengenai diri saya belajar di ITM dulu, sesi 94-98 dalam bidang seni halus. Kemudian saya seni halus, ya. Okey, lepas tu saya sambung belajar di Yustri Melaya dalam bidang pengurusan. Sebelum tu saya pernah berkhidmat ataupun bekerja di sektor private sector. Termasuk saya mula terdedah dengan politik sewaktu menyertai secara tidak langsung menyertai IKD, itu Institut Kajian Dasar. Di situlah saya mula terdedah dengan dunia politik dan parti politik. Tapi pada masa itu saya belum menyertai mana-mana parti lagi. Sampailah kepada selepas 2008 saya menyertai Kerajaan Negeri Selangor. Portfolio belia. Selepas tu saya menyertai Roket Gini. Roket Gini ni ditubuhkan di bawah pejabat DAP, yang mana peringkat awal Roket Gini tu memang untuk menyediakan bahan-bahan bacaan mengenai DAP dalam bahasa Malaysia. Okay, selama sebelum 2008 atau lebih tepat lagi 2011, memang sangat kurang bahan baik akademik ataupun yang bukan akademik mengenai DAP atau pemimpin DAP atau politik DAP dalam bahasa kebangsaan. Jadi inisiatif selepas kemenangan 2008 itu, inisiatif pertama yang parti buat ialah mewujudkan satu portal yang berbentuk berita ataupun rencana wacana sebagainya dalam bahasa kebangsaan. Jadi saya antara batch pertama yang diserap masuk ke Roket Gini, dan kami hanya dengan 3 orang menggerakkan Roket Gini sampai 2013. 2013 saya jadi bidang terjun ke dunia politik, dan 2011 juga saya sertai DAP. Sertai politik secara tak sengaja, secara kebetulan
tak ada siapa pun nak kursi Tanjung Piai, tak ada siapa parti pun berebut untuk kursi Tanjung Piai. Jadi saya cuba nasib, bukan secara personal tetapi parti sendiri. Sebelum ini kursi itu ditandingi oleh Ahmad Tun untuk beberapa pilihan saya. Seri pertama, tanpa banyak pengalaman bertanding, saya bertanding juga. Itu serba sedikit tentang latar belakang saya. Sebenarnya siapa tokoh dalam DAP yang benar-benar invite? Okey, sebelum saya start DAP, selepas saya start DAP, kawan-kawan tahu saya start DAP, terutama kawan-kawan daripada PKR agak terkejut lah. Kerana saya ni didedahkan dengan politik oleh rakan-rakan daripada PKR. Tetapi lepas terdedah saya start DAP. Saya start DAP ni kerana portal Rakyat Kini itu sendiri. Sebab saya kenal DAP daripada Rakyat Kini. Saya menyediakan bahan-bahan dia, bukan saja berita-berita oleh wartawan, tetapi opinion piece tu saya yang antara yang memilih dan menghasilkan artikel-artikel tu. Daripada situ saya mengenali perjuangan DAP, parti DAP, dan daripada situlah saya dijemput masuk ke dalam DAP oleh editor sendiri, iaitu Saudara Wan Hamidi. Bukan dijemput oleh ahli politik. Jadi itulah punca kenapa saya menyertai DAP. Ada pull factor dan push factor. Push factornya sebab saya dah kena DAP. Push factor. Pull factornya ialah saya percaya dalam politik ni urusan dia urusan duniawi, bukan urusan ukhrawi yang dicampur aduk dengan urusan duniawi. Bukan bermakna saya pernah menulis satu artikel di Malaysian Insider mengapa saya masuk DAP, iaitu saya tidak mahu negara yang disebut sebagai negara Islam ini. Kerana apa? Saya percaya negara ni seharusnya ditadbir secara ideal, secara menggunakan akal, budi bicara kita, fikrah dia, tidak campur dengan elemen-elemen agama. Sebab akhirnya kita boleh merosakkan agama, kesucian agama itu sendiri. Kerana urus takbir ini persoalan tentang keupayaan kita lah, idea kita. Semua datang daripada sikap manusia, bukan daripada yang saya sebut tadi lah. Itu kenapa push factor, kenapa saya start DAP. Okey, tadi ahli panel kedua ada sebut dia dilihat bahawa tidak ada keperluan untuk mentadbir Malaysia ke arah sebuah negara Islam. Jadi kita nak tanya Syed Omar lah. Syed Omar ni kalau kita panggil ustaz pun boleh, berdasarkan latar belakang pendidikan dia di UN belum ni. Jadi jika benarlah DAP ni anti Melayu, anti Islam, kenapa saudara melihat DAP masih lagi boleh bergerak bebas sebagai sebuah parti politik dalam negara kita? Itulah saya katakan tadi, pada asasnya pada isu ini, ataupun yang menjadi asas pada isu ini ialah polemik bahawa DAP itu parti Cina dan parti anti-Islam dan parti anti-Melayu. Tapi pandangan saya, dari mana datang konotasi-konotasi yang cukup bersifat rasis seperti ini? DAP ni Cina dan sebagainya. Pada saya datangnya juga daripada hegemoni politik UMNO dan Barisan Nasional yang telah bertapak lama di tanah air kita. Kita tahu 60 tahun UMNO Barisan Nasional memimpin kita. Dia cuba mengkotak-kotakkan masyarakat ini dengan perbezaan warna kulit, khususnya dari aspek politik. Jadi DAP itu asasnya bukan parti yang kalau orang kata DAP ni bukan parti yang sifatnya pro kepada Islam, ya memang betul. Dan DAP juga bukan parti yang pro kepada agama-agama lain. Pro ini bermaksud dia berjuang itu untuk benda itu, tidak. Jadi boleh ke orang yang beragama Islam menyokong pemimpin bukan Islam? Itu soalan yang lain tu. Itu satu sesi yang lain. Saya tak habis lagi jawab yang tadi. Jadi maknanya di sini saya nak tegaskan di sini bahawa dalam DAP itu partinya menurut perlembagaannya sendiri, dia bukan parti yang berasaskan kepada kaum dan juga bukan parti yang berasaskan kepada agama. Adalah Sosial Demokrat. Ya, itu sosial ni asas dia ialah rakyat. Asas dia ialah manusia, masyarakat, rakyat terbanyak. Itulah asas kepada politik DAP ini, parti DAP ini. Sosial Demokrat dan berteraskan demokrasi juga, iaitu segala perkara mesti bergerak selaras dengan prinsip demokrasi.
Jadi dia bukan parti yang bersifat agama ataupun bangsa semata-mata. Dia parti untuk seluruh rakyat Malaysia, dan dia akan membela bagi pihak rakyat, sosial, bagi pihak rakyat. Jadi sebab itu, dari mana datangnya hegemoni DAP ni anti-Islam, anti-Melayu? Datangnya daripada UMNO dan Barisan Nasional. Dan parti DAP tidak pernah bergerak atas dasar itu. Jadi kalau orang mengatakan bahawa DAP ni parti yang anti-Islam, anti-Melayu, itu bukan satu hujah yang kukuh, kerana asas kepada parti DAP ni bukan itu. Jadi sebab itu, berbalik pada soalan tadi, macam mana DAP boleh bergerak? Ya, DAP boleh bergerak kerana dia bukan anti-Islam dan bukan anti-Melayu. Dia bukan anti-gaja-gaja. Dia tidak anti kepada segala sistem yang sedia ada. Maksud saya yang sudah sedia ada ideal ini di dalam negara kita ini. Dia tidak anti kepada perkara itu. Jadi kalau dia anti kepada perkara itu, maknanya dia sudah bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Jadi macam mana bahasa mudah kita nak menerangkan kepada penonton di studio dan mengikuti yang lain? DAP anti-Melayu, anti-Islam ni adalah satu momokkan, sedangkan dalam perundangan pun tidak boleh menghalang DAP untuk terus bergerak. Macam mana kita nak menerangkan itu? Saya rasa kita sudah banyak kali menerangkan, tapi kita juga banyak kali diserang. Jadi serangan-serangan ini yang kita kena tangkis dan kena tepis. Dan kita tak dapat tidak, memang hari-hari inilah yang dihujani di peringkat parti DAP. So kalau nak merasakan orang Melayu khususnya kalau rasa takut DAP ni anti-Melayu dan anti-Islam, mungkin seruan saya pada malam ini, marilah kita ramai-ramai menyertai DAP. Saya lagi marah pula penganjur. Okay? Sebab itu bukan asas kepada perjuangan DAP, iaitu melihat pada warna kulit dan juga agama. Dan DAP, satu lagi, bila DAP meraihkan kepelbagaian agama yang ada dalam negara kita, kepelbagaian bangsa di negara. DAP memperjuangkan sosial yang susah mesti diangkat nasibnya, dan agama-agama mana pun yang ditindas mesti dibela. Jadi perkara ini tidak timbul isu sebenarnya, melainkan isu ini datang daripada UMNO dan Barisan Nasional selama ini yang memomokkan DAP ini anti-Melayu dan anti-Islam. Sebab itu sehingga hari ini DAP masih boleh bergerak, tidak bercanggah dengan perlembagaan dan tidak menentang institusi beraja dan sebagainya yang sedia ada termaktub dalam perlembagaan, rule of law dan sebagainya. Jadi itu mengizinkan DAP bergerak sehingga hari ini. Cuma rakyat perlu sedar perkara ini daripada dikelabukan oleh UMNO dan Barisan Nasional lah. Itu mungkin untuk round ini. Okey, nampak jelas apa yang telah diterangkan oleh seorang. Untuk ahli panel yang kedua, yang lebih senior daripada Syed Omar di dalam DAP. Jadi kalau kita lihat kebelakangan ni, tidak lebih daripada seminggu lepas, Ketua Penerangan UMNO iaitu Tan Sri Anwar Musa telah membuat tawaran sebanyak RM50,000 kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menulis satu artikel untuk membuktikan penasihat DAP iaitu saudara Lim Kit Siang yang juga merupakan ahli parlimen Gelang Patah, untuk membuktikan beliau seorang yang resis, anti-Islam, anti-Melayu. Jadi bagaimana saudara Mazir melihat bahawa ini adalah salah satu cara lagi untuk terus memasukkan dalam pemikiran orang Melayu bahawa DAP adalah DAP Lim Siang Islam, anti-Melayu, anti-Islam dan Okey, saya baca kali pertama isu soalan tu tadi berkenaan dengan tawaran Datuk Anwar Musa tu. Pertama kali saya baca di Twitter beliau lah, di tweet oleh orang lain, saya terbaca. Saya ketawa tersenyum dan bingung dengan soalan ni. Saya akan bagi dua pandangan ataupun jawapan lah. Satu mungkin berdasarkan diri parti, satu peribadi saya sendiri. Pada saya dari segi dalam konteks politik pada hari ini, saya rasa benda itu satu kerja yang fiction ke sah benar. Kalau nak dikatakan dia minta menulis tentang sejauh mana Kit Siang ini resis, dia mesti berdasarkan fakta artikel. So kalau fakta, mungkin kategori artikel ini sejarah. Tapi kalau fiction, untuk dapat RM50,000 dalam keadaan ekonomi orang muda sekarang yang teruk, saya rasa memang ramai yang akan menulis benda fiction, benda mitos. Apa saja yang terlintas di fikiran akan ditulis tentang perkara siang. Apa saja. Saya rasa benda ini sia-sia. Dia tidak memberi apa kesan politik kecuali hanya melanjutkan propaganda selama ini untuk mengafsahkan pembohongan mereka, iaitu menuduh Kit Siang itu sebagai resis. Syed Saddiq pun nampak berminat untuk menulis artikel kalau ikut feedback. Itulah penyakitnya. Saya rasa pada saya lah, ni jawapan saya peribadi.
Saya sebenarnya suka juga kalau dia buat macam ni, sebab pada saya kita akan dapat lihat bagaimana penulis ni, kita anggap penulis ni akan ramai di kalangan orang Melayu yang akan menulis dalam bahasa Malaysia. Kita akan lihat sejauh mana fikrah kita berfikir untuk percaya pada pembohongan-pembohongan ni. Jadi bila benda-benda ini muncul, saya rasa dia memang mewarnakan lagi kita punya politik, tetapi seperti yang saya ulang, dia akan jadi kerja sia-sia. Sebab awak sedang cuba meletakkan pembohongan itu di pena orang lain, supaya orang lain menulis seperti mana pembohongan kamu itu. Jadi saya rasa sia-sia. Saya rasa lebih baik gunakan RM50,000 itu untuk keperluan kesihatan Anwar Musa. Adakah ini sekadar gimmick Anwar Musa untuk terus mengekalkan nama dia disebut-sebut dalam arena politik? Ya, itu susah saya nak jangka, sebab ahli politik ini memang apa saja yang dibuatnya ada strategi politik. Soal untuk kepentingan dia atau untuk kepentingan parti UMNO tu saya mungkinlah kan. Tapi saya tak boleh nak predik. Cuma saya rasa ini hanya melanjutkan propaganda yang sedia ada. Itu saja. Saya tambah sikit lah Zuna pernah selalu mengungkapkan dalam kartun-kartunnya bahawa Malaysia ni dah jadi darul kartun iaitu banyak clown banyak pelawak-pelawak yang terbit di kalangan pemimpin-pemimpin kita ini untuk menawarkan benda-benda yang melucukan. Jadi saya rasa ini adalah mungkin salah satu perkara ataupun pemimpin yang menyumbang kepada imej Malaysia ini. Tidak ada benda lain yang perlu dibincangkan. Yang kedua ialah macam yang Saudara Mazin nyatakan tadi, apa sebenarnya essence kepada tawaran ini? Jika Tan Sri Anwar Musa ni ialah ketua penerangan UMNO, apakah sebenarnya mesej yang ingin disampaikan oleh seorang ketua penerangan parti politik yang telah bertapak selama 60 tahun di negara ini? Adakah mesej yang cuba dibawa ialah menggalakkan orang ramai menulis suatu benda yang selama ini DAP tidak terbukti pun, tidak mampu disabitkan dengan undang-undang pun resis dan sebagainya? Tapi apa maksud tawaran ini? Iaitu ingin mewarnakan lagi Malaysia ini sebagai darul kartun ke, atau macam mana? Yang kedua ialah DAP, bila Syed Saddiq menerima tawaran ini, atas apa niat beliau sekalipun kita hormat. Cuma pada saya, kita ingin rakyat ini berbincang perkara yang tidak memberi apa-apa mileage pada ekonomi dan negara ke? Menulis benda yang begini, dan apa sebenarnya keuntungan kepada rakyat? Jadi saya tekankan satu perkara lagi berkaitan dengan hal ini, iaitu DAP ini dia bergerak sebagai sebuah parti yang ideal dan juga idea and ideal, iaitu DAP ingin menjadi sebuah parti yang berdiri tegak di atas idea, iaitu kita boleh menawarkan idea-idea yang akan menjadi polisi yang baik kepada negara. Bukannya kita nak tawarkan siapa boleh menulis lepas ni UMNO pula, siapa boleh menulis UMNO ni dia kata parti Melayu tapi dia rosakkan orang Melayu. Kita takkan suguh benda-benda yang begini. Ini benda yang bukannya idea. Kemudian ideal, iaitu DAP ingin menjadi parti yang ideal. Dia bergerak di atas dasar ideal yang jelas. Dia ini nak jadi bagaimana, bukan politik yang bersifat murahan sebeginilah. Itu tambahan saya lah. Okey, kita buka soal jawab daripada penonton di studio. Okey, ada penonton yang nak tanya soalan. Okey, abang yang ujung satu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, kita sedia maklum persepsi masyarakat Melayu, bila Melayu dia akan berkait dengan raja, dan apabila raja tu dia akan berkait dengan Islam. Itu persepsi Melayu. Setengah pulih ahli politik setuju mengekalkan raja dalam perbanggaan. So apa pandangan daripada perkara tersebut? Berulang sikit, setengah-setengah ahli politik. Setengah ahli politik dia tidak bersetujulah mengekalkan raja dalam perlembagaan. Oh ya. Jadi apa pandangan ahli politik lah? DAP punya pandangan lah macam mana? Okey, saya rasa terima kasih kerana yang menyoal tu. Cuma saya percaya soalan ni penuh dengan imajinasi yang luar biasa pada saya. Seperti yang saya sebut di awal tadi, mungkin tak begitu jelas, saya cuba jelaskan balik. Pertama, parti DAP ni parti sekular. Okey? Jangan salahkan parti DAP sekular. Perlembagaan negara kita sendiri sekular. Okey? So, parti-parti politik, parti itu sendiri satu idea manusia. Nabi mana ada buat parti. So, parti politik itu sendiri dah bersifat sekular. Clear. Kedua, bila
dia sekular, maknanya dia tidak berteraskan mana-mana agama, baik Islam, Kristian atau apa saja, Buddha. Bukan. Maksudnya kita menjaga secure agama, kesucian agama ini apa saja. Agama Kristian ke agama Islam dan sebagainya dah termaktub dalam perlembagaan, jangan disentuh, jangan diganggu gugat. Agama ini adalah hak manusia, kita tak usik. Ketiga, raja berperlembagaan. Itu pun telah kita jelaskan bahawa institusi raja berperlembagaan ini tidak akan kita sentuh, kita usik. Sebab dia dah terletak pada satu tahta yang dah baik, yang dah mulia dah. Tak perlu diubah-ubah lagi. Begitu juga dengan bahasa kebangsaan. Apa perlu kita nak tambah lagi satu bahasa kebangsaan? Bahasa kebangsaan kedua. Maknanya katakan sekiranya pembangkang hari ini menjadi kerajaan untuk membubarkan sistem beraja, menukar agama rasmi, agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kita ni adalah satu posisi yang negatif. Ya, itu sebab saya cakap tadi soalan-soalan tadi itu, jika pembangkang memerintah yang akan dianggap sebagai DAP ini akan menggudakan semua parti-parti ini dengan menukar perlembagaan, menukar bahasa kebangsaan, meruntuhkan institusi raja, itulah saya cakap imajinasi yang luar biasa. Terlalu banyak tengok filem tahyul, terlalu banyak atau tulis artikel tahyul ni. Kita diatur tu sebab kalau kita cek balik macam mana DAP role the parlimen, kalau hanya bertanding 50 kerusi sebagai tu. Saya setuju tak kalau katakan bahawa cara UMNO membentuk pemikiran rakyat di negara kita berkenaan dengan prestasi DAP dan pembangkang itu berjaya. Maksudnya imajinasi ini timbul dalam pemikiran mereka hasil daripada kerja-kerja tangan kotor UMNO dan okay. Soalan yang simple, tapi semasa untuk saya tarik sikit ke belakang untuk saya jawab. Sebenarnya sejarah Melayu itu sendiri, Melayu ini memang tidak lari daripada mitos. Mitos Hang Tuah, mitos pahlawan. Kalau tak Isyamuddin takkan kurus keris kan. Sebab dia ada mitos kat situ, keris tu dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan darah bangsa, okey, dikaitkan dengan pahlawan. Dia tak sebut pahlawan Hang Tuah. Sebab kalau buat pahlawan Hang Tuah, Hang Jibat pula macam mana? Hang Jibat dah melawan. So dia sebut pahlawan ni, darah pahlawan. Pahlawan mana? Hang Kebun ke apa? Kita tak tahu. Jadi dia cuba politik moden, dia digunakan untuk menakut-nakutkan Melayu, menakut-nakutkan kumpulan-kumpulan yang dirasakan majoriti yang perlu dikawal. Jadi cara yang terbaik untuk menakutkan orang Melayu dengan mewujudkan mitos-mitos. Mitos DAP nak hapuskan bahasa kebanggaan, nak hapuskan raja. Saya rasa sebut je DAP nak hapuskan raja, hari ni esok DAP dah diharapkan. Kalau betul, tapi tidak. Itu adalah satu mitos palsu yang merosak pemikiran orang yang boleh berfikir. Dan saya nak tambah sikit, dalam PRU ke-13 yang lalu pun kita boleh tengok dalam manifesto dan juga dokumen rasmi buku jingga di peringkat awal pun dah menyatakan komitmen Pakatan Rakyat begitu bahawa 4 perkara ini tidak rusik, iaitu raja berperlembagaan, institusi raja berperlembagaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kemudian hak istimewa kedudukan Melayu dan yang terakhirlah agama Islam. Jadi perkara ini telah dinyatakan secara rasmi oleh parti-parti yang berada dalam Pakatan Rakyat ketika itu. Jadi kalau misalnya Tuan Moderator bertanya tadi, adakah UMNO telah berjaya? Pada saya, soalan yang diajukan tadi timbul kerana berjaya lah. Jadi parti politik ini dia tak lekang daripada cabaran. Itulah cabaran-cabaran yang sama ada di DAP ataupun parti-parti dalam Pakatan Harapan yang sekarang ini termasuk Parti Bersatu kena hadapi lah. Itu tambahan. Okey, ada soalan lain daripada penonton di studio. Silakan, kita kesuntukan masa. Assalamualaikum. Sepatu anda ya, jika DAP benar-benar berkuasa, adakah DAP akan memberikan kepada calon-calon Melayu, ahli Parlimen Melayu yang menang dalam perdana nanti untuk menjadi PN? Okay, dia tak begitu sebab DAP dia bersama dengan Pakatan Harapan. Dia ada parti-parti komponen yang lain dalam Pakatan Harapan. Jadi DAP tak boleh buat keputusan sendiri. DAP kena buat keputusan bersama-sama. Banyak juga kita tahu polemik sebelum ini, DAP nak Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Saya rasa benda itu semua telah dinyatakan.
DAP tak pun mengintai kerusi Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi itu jawapan dan isyarat yang jelas bahawa tidak menjadi isu DAP nak letakkan orang lain. Dia pergi tarik Sheikh Omar, ada Mazin ni semua, nak suruh jadi Menteri Besar Johor lah ni. Jadi benda ni tak timbul sebab parti DAP ni bersama dengan parti Pakatan Harapan yang lain. Jadi keputusan itu dibuat secara konsensus, juga melihat kepada senario politik yang ada. Jadi saya rasa soalan itu sebenarnya tidak timbul dan tidak menjadi kerisauan kepada kita semua sebenarnya. Mazin tambah sikit. Okey, adakah DAP akan sokong calon Melayu sebagai Perdana Menteri? Anwar Ibrahim Melayu dan kita sokong. Memang dah sokong. Okey, dalam arti kata lain, maknanya DAP memberi sokongan penuh kepada saudara Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Okey, kita ke soalan soalan seterusnya. Ustaz Zabihan dalam satu kuliah dia sebut, saya sebut di dalam rumah Allah, di dalam masjid. Dia mengatakan bahawa DAP ni kafir harbi. Jangan memberi sokongan kepada parti yang tidak sokong RUU 35. Jadi minta ni rakan kita ni Ustaz Syed Omar. Okey, saya tidak akan mengupas sebagai seorang ustaz lah sebab DAP mungkin tak ada ustaz. Gurau. Saya rasa isu kafir harbi ini dah lama, bukan lama lah, dah berlalu. Dan kita pun sudah mengetahui bahawa dalam konteks dunia Islam pada hari ini bukan mudah untuk kita meletakkan satu kategori kafir harbi dan sebagainya. Bukan dalam Malaysia saja, di mana-mana negara sekalipun. Kalau boleh, maknanya halal darah. Ini bukan benda yang mudah. Ahli akademik pun sudah banyak menghuraikan perkara ini, mengatakan bahawa istilah kafir harbi ini istilah yang berat. Seorang yang dikategorikan sebagai kafir harbi, halal darahnya, implikasinya cukup berat. Persoalannya, kenapa implikasi yang berat ini, kenyataan dikeluarkan yang membawa implikasi yang berat ini oleh seorang Ustaz Zamihan ini, beliau tidak dikenakan apa-apa. Itu persoalannya. Jadi adakah undang-undang kita ini bersifat double standard dan sebagainya. Jadi hal ini saya rasa dan kalau benarlah DAP ini kafir harbi dan sebagainya, seperti saya nyatakan tadi, maka saya ini halal darah. Saya masa polemik ini bermula, saya takut juga nak keluar rumah kan. Saya lagi ada orang tikam mampu aku kan. Tapi bila huraian demi huraian dibuat, banyak ahli-ahli akademik, agamawan-agamawan membuat kupasan dan ulasan bahawa itu tidak jelas dan tidak perbincangan tentang kafir harbi ini sudah berlalu. Kalau kita lihat, Abim sendiri pun pernah mengeluarkan kenyataan yang sama berkaitan kafir harbi ini, perbincangan yang telah berlalu. Dalam konteks dunia Islam dan politik Islam pada hari ini, dia tidak mudah untuk kita letak satu tag pada orang ni kafir harbi ataupun tidak kafir harbi. Mungkin Ustaz Zamihan, saya tak cek video yang menjadi viral dan dia sebut ni selepas UMNO ataupun PM kita tidak menolak, tidak bersetuju untuk membentangkan. Jadi macam mana pula kalau pihak kerajaan tak sedia untuk membentangkan RUU 355 macam mana pula? Itu saya melihat, saya pun tak nak kata kalau Ustaz Zamihan kata kita kafir harbi tolak RUU, UMNO pun kafir harbi RUU lah. Dan orang UMNO sendiri, Dr. Ashraf Jidah menyatakan bahawa itu keputusan konsensus BN, so mereka tak mengambil untuk membentangkan RUU itu. Dan saya melihat bahawa RUU ini jika kita tidak terima pun, dia tidak bermaksud kita menolak hukum-hukum Islam dan perundangan Islam itu. Perbahasannya panjang. Dan di peringkat DAP, kita ada perbahasan yang jelas bahawa RUU ini ada kaitannya dengan perlembagaan, pembentangan di parlimen dan sebagainya. Segala prosedur ini akan perlu diambil kira. Persoalannya dari segi strategi politik, RUU ini dibentangkan. Saya sudah keluarkan satu penulisan dalam Malaysia Kini pada 1 hari bulan semalam, bahawa RUU ini sebenarnya pada saya tidak lebih sekadar mainan politik daripada UMNO dan Barisan Nasional. Kesan daripada RUU ini, isu RUU ini ialah Pakatan Rakyat berpecah. Pakatan Rakyat berpecah, PAS berpecah, menjadi satu lagi, menjadi amanah dan sebagainya. Saya masuk DAP, bukan nak salahkan PAS lah. Okay. Tapi itu pun selepas daripada polemik RUU ini. Maka saya berpandangan bahawa RUU ini tidak lebih sekadar satu permainan yang menjadi permainan UMNO Barisan Nasional untuk menjadi alat memecahkan Pakatan Pembakar. So saya rasa hari ini UMNO pun tak nak bentang RUU. So kita lihatlah macam mana game ini akan dipermainkan. Saya ingat hampir 2 tahun kita telah membazirkan masa, khususnya Parti Islam Malaysia PAS menggunakan nama Islam berbincang tentang RUU selama 2 tahun dan tidak dominan dalam mengeluarkan mengangkat isu rakyat yang lain yang betul-betul menghimpit rakyat, menekan rakyat, GST dan sebagainya. Kita terbazirkan 2 tahun dengan polemik RUU yang akhirnya
orang kata kita kena kencing kan. Saya tak nak cakap lah perkataan kencing ni, tapi saya cakap juga dah kali ketiga saya kata kencing ni. Jadi terpulanglah pada masyarakat menilai hari 355 yang dibawa ni. Okey, Saudara Mazir. Rakyat mungkin nak lihat bila kita sebagai IDP kata bahawa DP bukan anti Melayu, anti Islam. Boleh tak terangkan kepada para penonton berapa sebenarnya bilangan ahli parlimen DAP yang ada sekarang daripada bangsanya agama, agar mereka pun jelas bahawa DAP ni bukan satu-satunya parti yang MP dan ahli parlimennya berbangsa Cina ataupun bukan Muslim. Okey, terima kasih atas soalan tu. Dari segi sejarah, DAP pernah mula meletakkan calon berbangsa Melayu ni pada 1969. DAP ditubuhkan 1966. Pada 1969 mula meletakkan calon Melayu lah. Dan sepanjang sejarah DAP 50 tahun, 51 tahun DAP wujud ini, seramai 6 orang wakil rakyat daripada kalangan Melayu pernah menang. Bertanding lebih ramai, tapi yang pernah menang seramai 6 orang, antaranya Ibrahim Sigih dan Ahmad Noh. Okey, itu pengalaman DAP lah. Kenapa tak ramai calon Melayu? Sebab tak ramai yang sertai Melayu sertai DAP. Okay? So kita nak dapat kualiti, kita kena dapat kuantiti dulu. So kalau kuantiti memang tak cukup, jadi kita dapat sikit lah wakil tu kan untuk dicalonkan. Sekarang masa ni pada hari 13 DAP meletakkan 4 orang calon Melayu, termasuk saya, yang menang 3. Daripada 4, 3 menang. 3 menang, 1 kalah. Secara kebetulannya ahli panel yang tak menang. Kalah. Okey, 2 MP, Raub, Datuk Faris Sabri dan juga Zain Tukin Dera, dan seorang daripada Mentakab Tengku Zulpuri, dan saya Mazir Ibrahim kalah di Tanjung Piai. Okey, itu dah menjawab. Okay. Cuma dari segi komposisi kaum atau agama dalam DAP ni, kita seperti yang saya sebut, dari segi dasar sosial kita ni, kita tidak segregation dengan bangsa. Betul, majoritinya Cina, kemudian India, kemudian Bumiputera, termasuk Melayu dan Sabah Sarawak. So, kita tak ada statistik tu, sebab memang kita tak ambil kira tu Melayu berapa orang, Cina berapa orang, tidak. Begitu juga agama. So bila ramai Cina, mungkin Buddha lah lebih ramai. Okey, dan mungkin lepas tu Kristian, Muslim dan sebagainya. So kita tak ada data tu yang mengatakan Melayu 7.6%, Buddha 76.8%, tak ada. Sebab kita tak ambil kira tu. Yang kita ambil kira ialah sejauh mana mereka yang terlibat dalam parti menjadi pemimpin di peringkat kawasan, negeri dan sebagainya, bergerak. Itu yang kita ambil kira. Itu sajalah saya rasa. Okey, seperti yang para penonton semaklum bahawa live bongkar yang kita adakan secara langsung ni akan berlangsung selama 45 minit, dan kita akan round yang terakhir dan membuat kesimpulan seterusnya. Okey, maknanya kesimpulan tajuk kita DAP anti Melayu. Okey. Yang pertama sekali, saya berpandangan sebenarnya daripada awal lagi bila saya dijemput ke forum ini, saya tengok DAP anti Melayu. Sebenarnya tajuk perbincangan ini pun kita merancakkan lagi perbahasan tentang DAP ini anti Melayu sebenarnya. Macam kita kata, okey, selalu orang buat modul ini dalam program pun okay, jangan bayangkan tentang gajah. Jangan bayang tentang gajah. Apa yang tuan-tuan fikir dalam otak tuan-tuan? Gajah lah. Jadi DAP anti Melayu, tanda soal tu orang tak nampak. Jadi pada awalnya saya berfikir begitulah, tapi saya rasa perbincangan ini tetap perbincangan yang baik dan bermanfaat juga. Cuma saya untuk sesi untuk pusingan penggulungan ini, saya melihat bahawa secara faktanya DAP ini bukan anti Melayu. Dan sebenarnya secara menerusi dasar-dasar yang dilaksanakan dan perkembangan terkini DAP sendiri pun, saya semenjak menjadi ahli DAP, beberapa retreat saya ikut, beberapa convention saya ikut dan sebagainya, memang kita mengambil berat tentang
hegemoni yang cuba diletakkan oleh Barisan Nasional. DAP ni anti Melayu, anti Muslim dan sebagainya. Pada itu sebenarnya kita bukannya parti yang begitu, dan kita cuba untuk meyakinkan rakyat bahawa asas kepada parti DAP ni ialah sosial demokrat. Kita membela mana-mana rakyat yang susah, mana-mana rakyat yang miskin, mana-mana rakyat yang perlukan pembelaan, yang dizalimi, tanpa mengira warna kulit dan tanpa mengira agama. Dan kita menjunjung semangat demokrasi, kerana ini memang dah banyak perbincangan tentang demokrasi ni. Demokrasi itu tidak bercanggah dengan Islam, bahkan selari dengan nilai Islam, masdaqul ijtimaiyah ni, iaitu mendapat konsensus suara ramai untuk memutuskan sesuatu perkara. Jadi sebagai kesimpulan, saya menegaskan di sini bahawa DAP bukan sebuah parti yang anti Melayu, bukan sebuah parti yang anti Islam, tetapi konotasi-konotasi negatif ini datangnya daripada serangan-serangan musuh kepada DAP dan juga Pakatan Harapan daripada UMNO dan Barisan Nasional. Dan asasnya kita tidak begitu, dan kita akan tetap konsisten memperjuangkan rakyat tanpa mengira zalimi, tetap mendapat haknya, kaum minoriti tetap mendapat haknya. Terima kasih. Okey, mungkin Saudara Mahathir dalam kesimpulan tu boleh masukkan sekali macam mana DAP tu berjaya menarik lebih ramai orang Melayu bersama dengan DAP. Kesimpulan saya nak tarik beberapa fakta. Pada 2008 sebelum DAP mengambil alih Kerajaan Pulau Pinang bersama-sama dengan Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat pada masa itu, peruntukan untuk agama Islam hanya 12 juta, tapi setiap tahun meningkat daripada 20 juta sampai terakhir sekali 33 juta. Ini satu fakta. Tinggal lagi kita tak ada TV3, kita tak ada RTM, kita tak ada Astro untuk nyatakan benda ni. Jadi orang ramai mungkin tahu tapi tak peduli. Fakta tak. Begitu juga dengan kaum Melayu, Bumi Putra di Pulau Pinang yang kata bila buat open tender orang Melayu takkan dapat peluang. Tetapi yang nyata 75% yang dapat tender di Pulau Pinang ni orang Melayu yang tak ada payung, yang tak ada kabel politik. Jadi sebenarnya seperti saya ulang tadi, ini semua adalah macam yang dibuat oleh ini artikel ni, semua adalah mitos-mitos yang biasa diwujudkan. Sepatutnya kita orang Melayu zaman moden hari ini cuba cari fakta-fakta, betul tidak DAP anti-Islam, betul ke tidak, cek fakta-fakta ni. Dan bagaimana DAP mengharungi fitnah-fitnah selama puluhan tahun sejak tahun 1966, 51 tahun masuk 2017 ini. Saya rasa saya tak adalah zaman tu, 10 tahun sebelum saya lahir saya pun tak tahu apa berlaku, tapi saya percaya ada naratif di situ yang mana zaman sebelum tahun 80-90 ni, jangan kata orang Melayu tak nak join DAP, orang Cina pun tak nak join DAP. Okey? Sebab dianggap DAP ni parti orang yang hawkers lah, orang peniaga-peniaga kecil tepi-tepi jalan. Begitu juga macam PAS bagi petani-petani zaman dulu. Tapi sekarang banyak dah orang-orang yang academician, educated, middle class serta DAP. Begitu juga dengan orang Melayu. Kerana saya rasa kesan daripada 2008 itulah, iaitu bila dapat lihat DAP boleh mentadbir Pulau Pinang lebih baik daripada Barisan Nasional, dan dia lebih mendekati sensitiviti keperluan masyarakat Melayu, semua bangsa sebenarnya, dan juga macam keperluan-keperluan agama. Sebelum ni tak dipedulikan sangat, tetapi selepas DAP berpeluang bersama-sama dengan PKR dan PAS pada ketika itu, kita menerapkan satu dasar yang sangat simple kan, cekap, amanah dan telus. So benda-benda ni saya sendiri buat tesis di Pejabat Kewangan di Pulau Pinang untuk tesis berkenaan polisi kerajaan negeri itu, dan alhamdulillah tesis tu dapat kredit yang baik. Yang nak jelaskan di sini ialah memang dah ada kajian mengenai cara DAP mentadbir Pulau Pinang. Even Transparency International sendiri dah bagi kredit pada situ, Ketua Audit Negara dah bagi kredit ke situ. Bagaimana mungkin Transparency International ataupun Jabatan Audit Negara, Ketua Audit Negara boleh mengabsahkan keupayaan kerajaan DAP bersama-sama rakan Pakatan Rakyat ketika itu dan Pakatan Harapan pada hari ini boleh mentadbir satu masyarakat. Jadi saya rasa itu rasional yang sepatutnya kita fikir. Dan cabaran paling besar DAP dan termasuk Amanah, PPBM, Pakatan Harapan yang baru pada hari ini, cabaran kita ialah untuk bagaimana merasionalkan
masyarakat kita, tak kira Cina, Melayu, India, lebih bagi yang semi-urban ataupun rural area. Bagaimana kita nak bantu mereka supaya dapat berfikir rasional. Kerana UMNO dan Barisan Nasional ini takut dengan pengundi atau rakyat yang rasional. Bila rasional, apa juga yang disogok, momokkan, mitos dan sebagainya, mantul. Percayalah cakap saya. Jadi tugas kita bukan minta undi mereka kepada kita, tidak. Rasionalkan mereka cukup. Datang satu soalan, kita bagi rasional. So dengan rasional ini saya rasa dapat menyelesaikan banyak masalah. Jadi itulah saya rasa kesimpulan yang saya beri buat malam ini. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel yang sedia meluangkan waktu bersama dengan kita. Para penonton di studio yang setia bersama kami dan juga mereka yang mengikuti secara live. Sesungguhnya hari ini dengan penerangan kedua-dua ahli panel jelas kepada kita, selama ini persepsi-persepsi buruk yang dilemparkan kepada DAP adalah satu persepsi dan imajinasi kita di luar kawalan dengan maklumat yang terhad. Tak kenal maka tak cinta. Maka untuk lebih mengenali DAP, marilah bersama-sama mendekati rakan-rakan Melayu kita yang berada di dalam DAP untuk menghilangkan prasangka-prasangka buruk, dan akhirnya kita sebagai rakyat Malaysia terlewat untuk mendapatkan sebuah kerajaan yang jauh lebih baik, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan. Sekian daripada kami, tim Live Bongkar untuk siri yang kelima. Nantikan pada pukul 10 malam ini untuk siri yang seterusnya, apa dah jadi dengan RUU 355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.